Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita nak tengok subtopik yang seterusnya, iaitu penyediaan garam. Okey, macam mana kita nak menyediakan garam? Okey, so seperti yang kita dah cerita sebelum ni, garam ni ada banyak jenis. Okey, banyak jenis garam. So kita nak sebelum kita nak tahu macam mana nak menyediakan garam, kita kena tahu tentang keterlarutan garam di dalam air. Okey, sebab cara penyediaan dia akan jadi berbezalah mengikut kepada keterlarutan garam di dalam air. Okey, so sepatutnya kita membuat eksperimen untuk menguji keterlarutan garam dalam air dan mengelaskannya kepada garam terlarut dan garam tak terlarut. Yang kedua, menghuraikan penyediaan garam terlarut berdasarkan aktiviti yang dijalankan, menghuraikan penyediaan garam tak terlarut berdasarkan aktiviti yang dijalankan, dan mengeksperimen untuk membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. Okey, so hari ni kita tengok 3 ni sahaja dululah. Baik. So seterusnya di sini ada eksperimen. Okay, eksperimen ni eksperimen ringkas saja, cuma sepatutnya kita guna banyak jenis garam yang terdiri daripada garam nitrat, garam sulfat, garam klorida, garam karbonat dan garam amonia. So yang bergerak balas nanti kita nak tengok keterlarutan garam di dalam air. So apa yang perlu dimalarkan di sini ialah isi padu air, suhu air dan jisim garam. So kita just kacau saja dengan rok kaca, masukkan air suling, kacau, kemudian perhatikan keterlarutan garam. Okey, kalau lihat di sini prosedur ni dia suruh awak buat sendirilah. Okey, kemudian buat penjadualan data. Okey, so ini eksperimen yang ringkas je sahajalah. Okey, so kita terus tengok kepada garam larut dan garam tak larut. Yang ini perlu hafal. Okey. So garam terlarutkan ialah garam yang larut di dalam air pada suhu bilik. Itu je maksud dia. Dan garam tak terlarutkan ialah garam yang tidak larut di dalam air pada suhu bilik. Okey, so kalau lihat di sini ada beberapa jenis garam yang terdiri daripada garam sulfat, garam nitrat, garam klorida dan garam karbonat. Okey, kemudian ada garam amonium, garam natrium dan garam kalium, yang mana semua garam ini larut di dalam air. So kita lihat daripada atas. Okey, so kena ingat semua garam nitrat larut dalam air. Asal nama dia nitrat kat belakang, garam ini larut dalam air semuanya. Okey, untuk garam sulfat juga semua larut dalam air kecuali 3 sahaja yang tak larut dalam air, iaitu plumbum sulfat, barium sulfat dan kalsium sulfat. Macam mana nak hafal? Saya hafal PCB sulfat. PCB sulfat, pantai cahaya bulan. Ni ada kat Kelantan ni. Okey, pantai cahaya bulan, PCB sulfat tak larut dalam air. Yang lain selain daripada itu semua larut. Okey, kemudian garam klorida. Garam klorida juga semua larut dalam air kecuali ada 3 garam saja, iaitu garam pah klorida, plumbum, argentum dan juga Hg. Hg is mercury. Garam pah klorida ini tidak larut dalam air. Plumbum, argentum dan mercury tidak larut dalam air. Kemudian kalau kita lihat garam karbonat pula. Garam karbonat ni semua tak larut dalam air. Dia semua tak larut dalam air kecuali ada 3 sahaja yang larut dalam air, iaitu garam anak. Kita ambil dia punya kat depan ni lah, anak karbonat larut, iaitu amonium, kalium dan natrium. Dan untuk pengetahuan kamu, semua garam kalau ada amonium, kalium dan natrium kat depan dia ni, semua garam amonium, natrium dan kalium ini adalah larut dalam air. So kalau jumpa garam selain daripada ini, contohnya kalau dalam soalan tu ada amonium iodida, natrium iodida, ada juga garam iodida okay, yang tidak disenaraikan kat sini. So kalau kat depan dia amonium, natrium ataupun kalium, larut dalam air. Ini kena ingat. Okey, so macam mana nak ingat? Yang pertama awak ingat awak ingat ni lah. Okey. 1 2 3. Yang ni 3 ni larut. 1 2 3. 3 ni larut, yang ni tak larut. Okey. Semua nitrat larut. Pah klorida, PCB sulfat tak larut. Pah klorida tak larut. Okey, senang saja. Semua nitrat larut. Kemudian
PCB sulfat tak larut. Pah klorida tak larut. Okey, untuk garam karbonat pula, anak karbonat sahaja yang larut. Okey. So garam anak semua larut. Ini macam dia cerita kat sini ni lah. Okey, kalau tengok kat bawah ni pun ada beberapa kaedah cara nak ingat. Okey, iaitu dia buat ni lah. Yang pertama ni, semua nitrat, semua natrium, kalium dan amonium semua larut. No anak. Garam no anak semua larut. Okey, no nitrat, amonium, Na, natrium, K, kalium. So garam no anak semua larut dalam air. Kemudian PCB sulfat. Saya suka PCB daripada PBC ni. Okey. Tak kisahlah mana yang awak senang nak ingat lah. Okey. So PCB sulfat dan perklorida pula tak larut dalam air. Dan kalau cari dalam internet pun ada pelbagai lagi cara macam mana nak ingat garam larut dengan tak larut. Okey. So boleh juga cari dalam internet, bergantunglah pada mana yang awak senang nak ingat. Okey. So nanti saya akan bagi satu sheet latihan untuk kamu tengok balik lah. Okey, garam larut tak larut tu. Okey. Kemudian kat sini dia ada cerita pasal plumbum klorida dan plumbum iodida yang merupakan dua jenis garam yang istimewa. Dia ni istimewa sebab dia larut dalam air tapi dia tak larut. Dia tak larut dalam air, tapi kalau dalam air panas dia larut. Okey. Bila air tu dah sejuk, dia akan jadi pepejal semula. Okey. So contohnya plumbum klorida. Garam plumbum klorida ni dia adalah dalam bentuk pepejal berwarna putih. Okey, so bila kita masukkan dalam air yang dipanaskan, dia akan larut. So bila air tu dah sejuk semula, dia akan membentuk pepejal putih semula. Okey. Sama juga kalau plumbum iodida ni dia warna kuning. Dia adalah garam tak larut yang berwarna kuning. Ni garam iodida, ni garam klorida. Tadi saya cakap perklorida tak larut kan? Ni P. Okey, so ni iodida pula. Plumbum iodida juga tidak larut dalam air dan dia adalah dalam bentuk pepejal yang berwarna kuning. Tetapi jika dipanaskan dialah larut. Okey? Dan jika air tu sejuk semula, dia akan membentuk pepejal semula. So dia special sikit lah. Okey, so kita tengok barulah kita masuk dekat penyediaan garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. So kalau tengok kat sini ada 3 kaedah penyediaan garam ya. Okay, ada 3 kaedah penyediaan garam. Kalau garam terlarutkan, garam larut ni ada 2 kaedah. Yang pertama melalui kaedah peneutralan antara asid dan alkali. Okay, inilah. Okey, kita masukkan asid ke dalam alkali. Ini ialah proses peneutralan. Kemudian kalau garam bukan garam anak tadi, garam amonium, natrium, kalium, bukan garam anak, kita sediakan melalui tindak balas asid dengan logam reaktif, asid dengan logam oksida ataupun asid dengan karbonat logam. Okey, so kita masukkan pepejal lah. Masukkan pepejal ke dalam asid. Yang ni sebenarnya tindak balas ini kita dah belajar semasa subtopik tindak balas antara asid dengan base. Kedua-dua ni semua ada. Tindak balas antara asid dengan alkali, semua tindak balas ini kita dah belajar sebenarnya. Okey, saya dah bagi video. Okey. Kemudian untuk garam tak larut. Macam mana nak sediakan garam tak larut? Kalau garam tak larut ni bila kita campurkan dua jenis sebatian, dia akan membentukkan garam tak larut, iaitu dalam bentuk pepejal lah. Okey, pepejal. So dalam bentuk pepejal atau kita panggil mendakan. Okey, so tindak balas penguraian ganda 2. Nama tindak balas dia ialah penguraian ganda 2. Tindak balas penguraian ganda 2 atau kadang-kala disebut sebagai tindak balas pemendakan. Ada 2 nama dia. Okey, tindak balas penguraian ganda 2 ataupun tindak balas pemendakan ialah proses penyediaan garam tak terlarutkan, iaitu dia campurkan larutan garam A dengan larutan garam B, kemudian akan menghasilkan mendakan garam tak larut. Contohnya, okay, contohnya kalau kita nak menghasilkan garam, apa garam tak larut? Okey, PCB sulfat. Okey, PCB sulfat. Katakanlah kita ada
kita nak plumbum 2 sulfat. Okey. PCB sulfat tak larut kan? Okey, plumbum 2 sulfat tak larut. So awak nak dapatkan mendakan garam plumbum 2 sulfat. Macam mana nak dapatkan plumbum 2 sulfat? Awak kena campurkan larutan garam A dengan larutan garam B. Larutan garam A mengandungi ion plumbum dan larutan garam B yang mengandungi ion sulfat. Kedua-dua ini ialah larutan garam terlarutkan. Bila kita campur, kita dapat garam tak larut. Okey, contohnya saya ambil plumbum nitrat. PbNO3 2. Contohnya saya ambil larutan garam A, plumbum nitrat. Kat sini ada ion plumbum. Okey, kemudian saya nak ada sulfat. So saya ambil lah kuprum 2 sulfat pun boleh. Okey, CuSO4. Okey, so saya ambil CuSO4 sebab kat sini ada ion sulfat. Just campur sahaja. Campur. Kemudian dia terus akan dapat mendakan plumbum 2 sulfat. Okey. Kemudian ini ialah dia punya kaedah penyediaan lah. Okey, contohnya kalau garam anak kita sediakan melalui kaedah peneutralan. Maksudnya kita masukkan asid ke dalam alkali. Okey, ada phenolphthalein kat sini untuk menandakan bila peneutralan itu berlaku. Okey, kemudian setelah kita dah campurkan asid dan alkali tadi, kita akan panaskan larutan tersebut untuk nak dapatkan hablo garam. Ini ialah untuk nak dapatkan hablo garam sebab garam ni garam larut kan. So dia larut dalam ni. Dia dapat larutan kalium klorida. So sekarang ni kita nak dapatkan pepejal kalium klorida. So kita panaskan sehingga kita dapat 1/3. Okey, 1/3 larutan ini. Kalau 1/3 tu kita panggil dia larutan tepu. Okey, sehingga kita dapat larutan yang tepu. Bila kita dah dapat larutan yang tepu, kita sejukkan pada suhu bilik. Kita biarkan pada suhu bilik, kita tunggu dia sejuk, kemudian kita akan nampak hablur garam terbentuk pada dinding mangkuk penyejat ni. Okey. Okey, kemudian bila dah dapat hablur tu, kita turaslah. Okey, turaskan larutan yang berlebihan tadi, kita turaskan, kemudian kita bilaskan dengan sedikit air suling. So kita ambil hablo kalium klorida tadi, kita apitkan dia antara dua kertas turas untuk nak keringkan dia. Kemudian kita boleh observe lah, kalau nak tengok bentuk kristal tu, awak boleh ambil sedikit, letak bawah mikroskop. So awak boleh teliti kan macam mana rupa kristal garam. Okey. So yang kedua, penyediaan garam terlarut bukan jenis amonium, natrium dan helium. Okey, so contohnya awak nak sediakan garam. Nak sediakan garam apa ni kat sini ni? Okey, so dia ambil CuO, kuprum oksida dan asid nitrik. So nanti awak akan dapat kuprum nitrat. Okey, kuprum nitrat. At the end, awak akan dapat garam kuprum nitrat. So kita campurkan asid nitrik dengan garam kuprum oksida. Okay, so bila dah campur sehingga berlebihan, dia campur sehingga berlebihan. Maksudnya awak masukkan, awak kacau-kacau-kacau, oh semua larut, tambah lagi, kacau-kacau-kacau. Kalau dia larut lagi, kita tambah lagi CuO sampailah kita nampak CuO tu tak larut. Maksudnya CuO tu dah berlebih. Okey, kalau CuO tu dah berlebih, maksudnya semua asid nitrik kat sini sudah bertindak balas dengan CuO. Okey, kemudian kita turaslah. Okey, kemudian kita turas CuO yang berlebihan tu. Tak nak CuO berlebihan ni, tak nak Okey, so larutan yang kita dapat ni ialah larutan kuprum nitrat. Okey, so larutan kuprum nitrat yang kita dapat tadi, kita akan panaskan untuk dapatkan larutan yang tepu. Kemudian kita sejukkan pada suhu bilik untuk dapatkan hablo garam macam tadilah ni. Okey, kemudian kita turaskan larutan yang berlebihan, bilas sedikit dengan air suling dan keringkan menggunakan kertas turas. Okey, sama sahaja macam tadi. Okey, kaedah yang ketiga ialah ini apa? Ini penghabluran semula saja. Yang ni kaedah yang saya cerita tadilah. Okey, so next ialah penyediaan garam tak larut. Okey, penyediaan garam tak larut ini ialah melalui tindak balas penguraian ganda 2 ataupun tindak balas pemendakan.
Okey, tindak balas pemendakan. So contoh kat sini ialah kita ada barium klorida dengan natrium sulfat untuk nak dapatkan barium sulfat. Awak akan dapat 2 garam sebenarnya. Awak akan dapat barium sulfat, kemudian awak akan dapat natrium klorida. Natrium klorida larut kan? Natrium klorida ialah garam larut. Klorida yang tak larut tadi apa? Pah klorida. Okey, pah klorida. So kalau natrium klorida larut. So kita akan dapat 2 jenis garam sebenarnya kat sini. Awak akan dapat natrium klorida dan barium sulfat. Barium sulfat inilah yang akan membentuk mendakan. So kita just campur. So kita akan dapat natrium klorida. Yang larut ni ialah air cecair kat sini ialah natrium klorida dan awak akan dapat mendakan barium sulfat. So kita turas untuk dapatkan pepejal barium sulfat tadi. Okey, kemudian kita bilas sedikit, sama je, bilas sedikit. Kemudian awak apitkan. Ni sebab kalau tadi kita nak kena dapatkan larutan tepu kan. Sekarang ni tak payah sebab kita memang dah dapat pepejal garam. So kita apitkan dengan kertas turas untuk nak keringkan garam. Okey, so tu je lah. Untuk persamaan ion ni saya dah ajar, tapi saya akan repeat lah dalam next class ni. Saya akan repeat semula. Dan juga kita akan belajar juga tentang pembinaan persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. Okey. Yang ni pun kalau kita boleh masuk makmal sebenarnya memang kita akan buat eksperimen ni. Okey, dia sangat menarik dan kita akan nampak cantik lah benda ni, dia dapat mendakan warna kuning. Okey kelas, so saya rasa itu saja untuk hari ini. So saya akan bagi sheet yang berlainan untuk awak buat satu latihan ringkas berkaitan dengan garam larut dan tak larut. So kelas, itu saja untuk hari ini. Bye bye. Assalamualaikum.